Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan kongsikan tentang sebuah buku bertajuk Air Mata Kesengsaraan Rohingya. Buku ini ditulis oleh Azharuddin Muhammad Dali dan juga Azli Nariah Abdul Wahab. Buku ini adalah kajian daripada Dr. Azli Nariah Abdul Wahab ni. Saya tak pasti mengenai Azharuddin Muhammad Dali ni. Siapa beliau, tapi Azli Nariah Abdul Wahab ni memang beliau merupakan seorang pekaji lah. Yang telah menulis kajian tesis beliau adalah mengenai Rohingya, masyarakat Rohingya di Malaysia. Baik, jadi Rohingya di Malaysia mengikut daripada sedikit sinopsis daripada buku ini. Rohingya jadi barangkali tidak ketahuan jika ia dianggap sebagai kaum paling malang dan dilupakan di planet ini. Memang betul. Sebab kalau kita tengok coverage ataupun liputan mengenai orang Rohingya ni, etnik Rohingya ni memang sangat kurang dan ramai juga orang yang tidak mengetahui tentang apa yang telah berlaku kepada mereka dan juga sejarah mereka. Dan mereka juga dikenali sebagai the most persecuted ethnic ataupun people in the world. So, orang yang paling di muka bumi ni. Kalau kita tengok orang Gaza pun tidak seteruk itu penindasan yang mereka alami. Jadi berasal daripada Myanmar. Jadi buku berasal daripada Myanmar. Buku ni menyebut fakta bahawa orang Rohingya ni memang berasal daripada Rohingya lah, daripada Myanmar. Kalau kita tengok memang mereka asal daripada kawasan Arakan tu, dan mereka telah masuk Islam sejak tahun 800 Masihi lagi. Hidup secara diaspora, maksudnya hidup mereka dalam keadaan yang sentiasa melarikan diri. Selepas lari dan ditindas dan diseksa oleh tentera yang memerintah. Jadi memang betul mereka telah ditindas dengan begitu lama sekali di muka bumi ini. Bukan itu saja, sejarah yang mengaitkan mereka berasal dari Arakan, sebuah pusat penyebaran Islam suatu ketika dahulu, tidak membolehkan mereka mendapat kerakyatan di negara mereka sendiri, disebabkan oleh penggubalan undang-undang berhubung kewarganegaraan. Dan ini berlaku pada sekitar tahun 1948 kalau tidak silap saya. Ketika itu berlaku sebuah program yang diperkenalkan oleh junta Myanmar yang bernama Beautiful Clean Nation 1948. Jadi program itulah yang bermulanya mereka ditindas, dicabut kerakyatan mereka, dan pada tahun 1991 kalau tidak silap saya, ada satu program tentang program yang telah mencabut kerakyatan mereka
tahun 70 ataupun tahun 90, saya tak berapa ingat. Tapi begitulah ya. Kerakyatan mereka telah dicabut. Bayangkanlah seperti kita let's say satu masa nanti kita bukan lagi majority di bumi Melayu ni, tapi kita asal orang sini. Kita jadi minority yang terlalu kecil, tidaklah terlalu kecil, tapi kecil lah juga. Kemudian satu hari tu kita dinafikan hak kewarganegaraan ni, kita terus dicabut ya. Seolah-olah kita ni orang pendatang yang bukan berasal daripada Malaysia lah ya. Jadi itulah yang telah mereka alami ya. Dan kita tengok sekarang ni peristiwa ni sedang berlaku kepada orang Islam di India yang telah dilakukan oleh BJP, parti pemerintah di India yang diketuai oleh Narendra Modi ya. Kalau kita tengok modus operandi ni lebih kurang sama dan penindasan ni telah berlaku sejak lama, sudah lama berlaku. Okey, kemudian buku ni sebut tentang keadaan ini menyebabkan mereka menjadi pelarian ya. Dibelenggu masalah identiti. Jadi mereka pun tak tahu. So sejarah mereka sudah ditulis semula, sudah digelapkan ya. Jadi mereka tak pasti mereka ni sebenarnya apa ya. Jadi dia pun tak tahu sebab nak tahu daripada mana kan. Sejarah lisan saja tak cukup ya untuk membuktikan. Hidup penuh duka, nestapa dan menjadi minoriti Muslim Myanmar yang sentiasa bertemankan air mata serta meratapi nasib yang menimpa mereka. Jadi inilah realiti yang sedang berlaku kepada rakyat Rohingya rakyat Rohingya pula etnik Rohingya. Namun ramai dari masyarakat dunia yang tidak mengetahui masalah akar daripada kisah Rohingya ni, betul ya. Sedangkan masyarakat kita pun yang agak terbuka dan orang kata sangat tinggi keterbukaan dia dan yang agak bagi saya orang Melayu ni agak umatik lah ya. Ada sifat umatik dia, kita pun tak berapa jelas. Adakah Rohingya didera secara berterusan disebabkan oleh agama yang dianuti oleh mereka ya? Adakah jadi soalannya adakah itu ataupun ia adalah satu hegemoni ataupun propaganda yang terus disuburkan oleh kerajaan supaya orang etnik Rohingya ni dan juga etnik minoriti lainnya di Myanmar itu terus dijadikan sebagai satu isu ataupun orang kata epicenter of the problem lah yang untuk mengekalkan mereka berkuasa ya. Sebab kononnya itulah ya. Kita kena terus sokong kerajaan ni supaya masalah orang Rohingya ni dapat terus dibantraskan, dihapuskan ya. Jadi adakah itu sebenarnya adalah kebencian yang berakar daripada agama ataupun ia sebenarnya dipandu oleh politik ya. Okey. Atau mungkin apa yang menimpa Rohingya sejak dahulu sehingga kini adalah sebahagian daripada kerajaan. Betul lah, ni baru sebut tadi ya. Untuk menghapuskan etnik ya. Dengan mengetahui akar kepada masalah ini, kita akan mendorongkan Rohingya ke jalan penyelesaian ya. Jadi buku ni menjawab semua persoalan mengenai asas masalah ya. Bermula dengan sejarah ya, hingga kepada isu pelarian yang kemudian berkait pula dengan soal asasi manusia lah ya.
Jadi buku ni sesuai untuk dijadikan bacaan ataupun rujukan untuk semua pelajar untuk mendalami lebih lagi mengenai isu Rohingya ini, ya. Dan guru-guru pelajar sekolah juga boleh membaca buku ni untuk mengetahui lebih lanjut tentang buku ini dari aspek hak asasi manusia dan juga kemanusiaan, ya. Buku ni ada di tangan saya sekarang ni, ya. Jadi dalam bahagian prakata tu disebut tentang bagaimana orang Rohingya ni antara kaum yang awal lah mendapat hidayah ataupun telah diislamkan oleh pedagang Arab, ya. Jadi masyarakat Islam Rohingya sebagai penduduk Myanmar yang telah menetap sekurang-kurangnya sejak awal abad ke-8 Masihi lagi diarahkan, ya. Golongan ini mengatakan tidak wujud sebarang bukti golongan itulah, ya. Pendapat kedua pula mengatakan bahawa rakyat Rohingya sudah berada di Myanmar sejak abad ke-8 Masihi lagi, ya. Jadi kalau kita tengok memang banyak isu yang sedang berlaku lah di seluruh ASEAN ni, memang banyak masalah, ya. Di Indonesia dengan isu Acehnya, kan, di Setantai dengan di Thailand dengan isu Setantainya, ya. Di Filipina dengan isu Sulu dan juga Islam Moro, bangsa Moro di Filipina. Jadi di Myanmar ini juga sedang berlaku perkara yang sama, ya. Jadi kalau kita tengok, adakah umat Islam ni dibenci sebab kita Islam ataupun kita lemah, ya. Itu kita kena fikir, ya. Jadi pada awal prakata juga disebut tentang buku Samuel Huntington, ya, tentang The Clash of Civilization, ya. Mungkin ada benarnya, pendapat penulisnya ada benarnya, ya. Kerana Huntington, ya, menyebut tentang clash ataupun percanggahan, ya. Apa ada istilah ni, lupa dah, ya. Percanggahan antara ketamadunan itu menyebabkan wujud satu budaya tidak harmoni yang pada satu ketika itu apabila terlalu dibakar, ya, dia akan jadi satu pertingkahan lah, ya, ataupun perkelahian lah, akan berlaku ketidakpuasan hati dan sebagainya, ya. Jadi selanjutnya jadi kenapa itu adalah untuk menjawab soalan ni, inilah antara sebab kenapa buku ni ditulis lah, ya. Jadi penulis buku ni juga telah menemu bual, ya, kepada ramai orang Rohingya yang berada di Malaysia ni, ya. Antara tempat yang ditemu bual adalah di sekitar Kuala Lumpur, Georgetown, dan juga Johor Bahru, ya. Jadi ada banyak nama yang digunakan dalam buku ni, ya. Antaranya adalah nama-nama baru, yang telah diubah namanya. Rakhine ni merujuk kepada Arakan, Situe merujuk kepada Akia, Myanmar merujuk kepada Burma, dan Yangon merujuk kepada Rangoon. Jadi itu antara perubahan yang diselitkan dalam buku ni, dalam prakata, ya.
Baik, jadi kita nak tengok tentang bab yang pertama, iaitu latar belakang Myanmar dan kedatangan Islam. Jadi Myanmar pada masa ini adalah sebuah negara yang bersifat multi etnik lah, ya, yang telah melahirkan masyarakat yang majmuk. Ini bila kita tengok dalam satu kajian yang dilakukan oleh J.S. Furnival, yang menjadikan Myanmar sebagai contoh kajian, ya. Dia satu perkara yang sangat ketara tentang kaitan erat dengan budaya ni adalah mengenai agama Buddha lah, ya. Terutama agama Buddha aliran Theravada. Jadi agama Buddha ni dijadi teras kepada masyarakat sehingga menjadi agama negara, ya. Jadi kesan tu membentuk sosiopolitik lah, ya, di Myanmar ni, hingga wujud hubungan yang kuat antara ataupun intim antara institusi raja dan juga Buddha lah, Sangha Buddha. Jadi tapi masih Myanmar itu sebuah negara yang multi etnik, jadi banyak, dan juga multi agama, multi religious. Jadi Islam, Kristian dan juga Hindu juga ada menempati di negara Myanmar. Jadi golongan ini disebut sebagai golongan minoriti di Myanmar. Jadi dalam konteks Islam, Myanmar ini memang terletak dalam laluan perdagangan timur dan barat, ya. Dan laluan inilah yang digunakan pada abad 8 hingga 15 Masihi. Jadi sambil-sambil pedagang-pedagang tu, mereka tetap menjalankan pengembangan agama Islam. Malah sejajar dengan kedudukan Myanmar yang terletak berhampiran dengan benua kecil India. Jadi perkembangan Islam yang berlaku di benua kecil itu turut mempengaruhi Myanmar, ya. Jadi kedudukan masyarakat golongan Islam yang minoriti dikelilingi golongan majoriti beragama Buddha bukanlah sesuatu yang asing, ya. Jadi banyak negara lain pun macam tu juga, di Thailand, Laos, Vietnam, Kemboja juga sama, ya. Okey, jadi latar belakang, latar sosial dan juga politik Myanmar. Dari sudut geografinya, Myanmar atau sebelum ni dikenali sebagai Burma, dia terletak di antara wilayah Bangladesh dan juga India. Ya. Tibet di bahagian utara dan Yunnan di Thailand serta Indochina di bahagian timur. Di bahagian selatan terletak semenanjung Malaysia, ya. Jadi inilah Myanmar. Jadi Myanmar terbahagi kepada 4 kawasan utama lah, iaitu dataran tinggi Shan, Malaysia ni. Nanti Google lah, ya. Lembah Irrawaddy ni selalu kita dengar Irrawaddy, kan. Jajaran Banjaran Utara, ni nama dalam bahasa Melayu lah, ya. Dan juga Pantai Arakan. Sinilah, ya, lebih kurang. Saya fail sikit bab peta ni.
Tapi tahulah di sekitar sini lah ya, kawasan ya. Dan mereka banyak lari ke Chok Bazaar. Chok Bazaar ni kawasan camp apa? Camp pelarian lah di sekitar Chok Bazaar ni ya. Ada kawasan, tak silap saya, Kutu Palong, nama-nama tempat itulah ya. Kutu Palong, Palong Kali, nama-nama Kuala Tole, ada di sini lah kot, tak pasti sangat ya. So, saya bukan ahli sejarah, saya cikgu bahasa Inggeris ni. Tapi dalam ruang kita cubalah untuk kongsi. Kalau ada pembetulan boleh betul ya. Tapi di sekitar sinilah kawasan apa, Situai tu okay. Jadi kawasan ni ada kawasan lembah Irrawaddy. Mana Irrawaddy ni? Lembah, kalau lembah ni asal sini lah kot. Okay, tak apa, nanti boleh search. Sebab tengah pegang buku ni, jadi nak type pun susah juga. Okay, jadi Myanmar ni tahun 1826 dia ada lebih kurang 4 juta penduduk. 1941 dalam 16 ataupun 17 juta lah ya. Jadi panjang ni sejarah dia ni, kita skip lah ya. Dia ada banyak lah, etnik Karen ya. Ni Karen ni kalau kita tengok dia sinonim dengan pemberontakan. Kalau kita dengar Karen je, pemberontakan, orang Karen lah ya. Mereka disifatkan sebagai orang bukit, tinggal dekat sekitar sepadan Thailand dan juga Myanmar. Mungkin dari sini lah ya. Tenasserim Thailand ni, pantai Tenasserim. Ini kampung orang Melayu, kampung lama, kampung tengah, perkampungan orang Melayu di Myanmar. Ada nama pulau ni sepadan dengan Ranong. So kalau kita nak pergi ni, kena pergi ke Ranong, kena boleh masuk lah. Ni orang-orang Melayu yang speaking utara kalau boleh tengok YouTube ya. Orang Melayu di Myanmar ataupun Melayu di kampung lama, kampung Ulu, kampung tengah. Okey, so kita sambung, banyak dah menyimpang. Jadi kalau kita tengok sejarah dia panjang lah ya. Panjang ya. Okey, kita tengok komposisi dia. Islam ni kalau ikut memang sikit lah ya, pecahan. Buku ni kalau ikut ni dia cerita panjang sangat ni. Bagi saya je lah, yelah, biasalah buku dia benda yang kita tak nak tahu pun dia sumbat ni. Jadi hubungan Rakhine dengan India ni, kedudukan wilayah Arakan terbuka ya, dan berada di lautan ni menyebabkan ramailah pedagang Arab yang masuk Jadi di sebelah barat kerajaan Arakan, Abu Talib Ahmad mungkin pengkaji. Di sebelah barat kerajaan Arakan berkembang secara sendiri seolah terpisah dengan keadaan yang berlaku di Myanmar ya. Malah ni seluruh ni Rakhine.
betul lah, sebelah dengan Chok Bazaar kan, betul lah. Ya, malah jarang sekali diganggu oleh bangsa Burma, Shan ataupun Hmong. Sebenarnya sejarah lebih banyak dicorakkan oleh pengaruh dari India sama ada dari segi budaya. Selepas tahun 1430, pengaruh Islam mula menyerlah dari segi politik. Namun ini tidak pula menjadi penghalang perarakan masuk zaman kegemilangannya pada tahun 1530. Ini pada tahun 1430 ni, menurut yang saya baca daripada buku A History of Arakan, Past and Present, yang ditulis oleh Dr. Muhammad Yunus pada terbitan tahun 1994. Dia sebut bahawa pada tahun 1430-an Raja Arakan pada waktu itu dia belum masuk Islam, tapi apabila dia diserang oleh Burma pada waktu itu, dia telah lari mendapatkan bantuan daripada kerajaan dinasti Islam Mughal, Mongolia lah. Jadi bila tu dia dapat bantuan tu, dia serang balik Myanmar ni. Kemudian ada yang kata dia masuk Islam lah, sebab nama asalnya adalah Min Saumun, nama Islam dia Raja Sultan Sulaiman Shah. Tapi tak pastilah sama ada tu gelaran ataupun sebab wilayah Arakan pada waktu tu dinaungi oleh ni, jadi dia gunakan gelaran, tapi tak pasti. Tapi kebanyakan rakyat pada waktu itu sudah ramai yang bermeluk Islam lah, ya. Sebelum tu lagi, ya. Jadi bila benda itu berlaku, tapi banyak pendapat yang mengatakan dah masuk Islam lah. Ada yang juga yang kata lepas tu baru dah masuk Islam, ya. Tapi wallahu alam, ya. Susah kita nak pastikan lah, ya. Jadi waktu tu lah kegemilangan, antara dia dalam 100 tahun je, sebab tu kalau tak silap dia dalam 3-4 sultan je, ya. Lepas tu kena serang balik dengan Burma kan, tahun 1500 lebih macam tu lah. Kemudian Burma dalam 200 tahun, kemudian diserang pula oleh British juga kan, dia banyak Jepun masuk. Jadi itu lah antara sejarahnya lah, ya. Jadi T.W. Arnold ni muka surat 19 mengatakan bahawa pedagang Islam telah menyebarkan, ni fakta yang sama lah, ya. Jadi pada pedagang dan pengembara Islam, ya, daripada Arab ataupun Parsi sekitar tahun abad ke-9 hingga ke-10, ya, seperti Ibnu Khordadbeh, Sulaiman Ibnu Al-Faqih Al-Maqdisi, dia lalu dan dia sebut tentang perdagangan Islam di Myanmar lah, ya. Jadi waktu tu lah dia agak berkembang dengan baik lah, ya, di sekitar kawasan ni lah, ya. Okey, kedai ni dijelaskan dengan adanya perintah-perintah orang Islam di sekitar Pegu. Pegu ni ke mana pula? Pegu ni kat mana? Tak pasti lah. Okey, jadi dekat sini lah, ya, Arakan ni, ya, Rakhine. Jadi waktu ni dia memang satu tempat perdagangan yang penting, sebab dia melibatkan laluan Myanmar dan juga China melalui Yunnan lah. Laluan ini sangat dikenali sekitar tahun abad ke-9 hingga 12, sebab menjadi komoditi untuk sumber mineral dan batuan berharga.
Selain mineral dan bahagia termasuklah perak diperolehi daripada bahagian timur Myanmar. Jadi bawa daripada atas, bawa ke sini. Okey. Jadi itu adalah sedikit sejarah pada buku ni lah. Ni panjang juga ni. Ya. Raja ni Naramehla. Ya. Ini yang saya nak sebut tu. 1404 Rakhine ataupun Arakan telah diserang kerajaan Ava. Waktu tu kerajaan Ava. Nama dia raja adalah Naramehla. Dia yang telah lari. Jadi dia ambil masa dalam 20 tahun 25 tahun lah untuk kumpul kekuatan, kembali ke Rakhine, Arakan dan menempaskan orang Ava. Jadi dia telah menubuhkan kerajaan Merau. Jadi inilah sejarah dia yang kita boleh baca. Jadi waktu tu dikatakan dia telah membawa askar-askar orang Islam lah, ya, daripada Bengal, Mughal Bengal lah, ya, untuk menyerang Burma, Ava pada waktu itu. Saya tak pasti Ava tu penuh sebab kita bukan sejarah. Kita tak pasti Ava tu satu kerajaan Burma ni ke ataupun sebahagian ni, ya. Tapi begitulah, ya. Itu yang saya sebut lah, ya. Jadi kemudian jadi berlakulah perang. Jadi lepas tu jatuh balik kerajaan Merau tu, jatuh pada Burma pada tahun 1530-an, ya. Jadi lama jugalah sebelum British mula nampak potensi Myanmar ni dan berlakulah perang Anglo-Burma. Jadi waktu tu Myanmar kalah, ya. Jadi turut membantu bawa masuk orang India, termasuklah orang Islam untuk bekerja di sektor perdagangan, ya. Jadi apabila British masuk ni, orang Islam sebenarnya pada waktu tu dapat apa tempat yang agak baik lah, ya. Tempat yang agak baik. Jadi itu yang menyebabkan orang Burma pada waktu tu dia rasa tak puas hati lah dengan orang Islam, terutamanya Rohingya lah. Ini yang seperti disebut oleh Mahyudin Yahya, Haji Yahya. Mahyudin Yahya ni saya dia profesor di UKM dan dia pakar dalam bidang tamadun Islam, dan dia juga yang tulis buku sejarah tamadun Islam untuk tingkatan 6. Sebab dulu saya ambil sejarah kan untuk tingkatan 6. Jadi buku Prophet, jadi Dr. Mahyudin ni famous lah, ya, untuk orang yang mengkaji tamadun Islam. Jadi secara umumnya kedudukan orang Islam di Myanmar sebelum mereka agak baik lah, ya, sebab ada toleransi dan juga sebagainya, ya. Tapi ada juga yang jadi toleransi itu baik. Ada juga yang terserap dalam budaya tempatan lah. Itu budaya Myanmar, ada yang tak pakai tudung dan cara guna bahasa Myanmar, ya, dan hidup cara macam orang Myanmar lah, ya. Jadi dasar pentadbiran British menyebabkan suasana masyarakat majmuk mula muncul di Myanmar. Jadi itu yang telah mempengaruhi kemasukan orang-orang
orang India, terutama daripada wilayah Madras telah mempunyai komposisi penduduk. Orang Islam terutama dari Chittagong. Chittagong ni dekat Bangladesh ya. Bangladesh ni Chittagong. Ni Chittagong. Famous dengan University of Chittagong kan. Okey. Ramu dan Chok Bazar. Chok Bazar tadi kita tunjuk tadi. Chok Bazar ni. Mana Chok Bazar ni? Chok Bazar ni. Jadi itu yang menyebabkan ramai masuk lah ya. So, British ni dia main bagi masuk je kan. Okey, sebab dia perlukan buruh lah ya. Pada tahun 1931 orang India dan orang Rohingya menjadi antara kelompok utama di Sittwe. Jadi dekat Sittwe ni dia dah besar lah ya. Dia dah orang India dengan orang Rohingya ni dah ramai. Jadi itulah sebab mengapa. Jadi pada tahun 1911 orang Islam di Sittwe tu ada lebih kurang 180,000 orang, padahal orang Rahim ni orang penduduk situlah, tapi dia bukan Islam. 200,000 ya. Jadi orang Burma, Buddha yang lain tu daripada Burma ni kan masuk dalam ni lebih kurang 100,000 ya. Jadi besar jugalah, hampir separuh 40%. Jadi itu antara yang menyebabkan tension lah ya. Okey, kemudian kita tengok South Rohingya. Ini saya dah sebut banyak tadi. Kita skip lah ya. Kalau kita nak sembang pasal buku ni sepenuhnya memang 2 hari tak habis. Sekarang ni kita dekat page 45, 200 page lebih dalam projek. Okay, ada satu kutipan yang menarik dalam page 45 disebut oleh Khin Maung Sao. Dia kata masalah pelarian Rohingya bukanlah masalah pelarian biasa sebagaimana yang lazim. Ia lebih kepada masalah politik. Ia adalah projek rahsia kelompok Islam untuk mengislamkan Arakan dan sedikit menjadikan seluruh Burma sebagai negara Islam. Dengan bertopengkan kemiskinan dan kedaifan pelarian Rohingya, mereka sebenarnya merancang warisan. Jadi itu adalah tuduhan yang disebut oleh Khin Maung Sao. Jadi untuk jawab soalan ni, seorang aktivis ataupun dan juga pengkaji Rohingya, saudara Nurul Islam menolak tanggapan ni bahawa orang Rohingya adalah orang asing. Sebaliknya etnik yang tidak diakui, haknya sebaik saja junta tentera mengambil alih pemerintahan Myanmar. Tapi kalau kita nak kata mereka telah bercampur, memang betul telah bercampur. Kita tengok bukti tu memang ada orang daripada Bangladesh, daripada India yang masuk ya. Jadi itu boleh dijadikan sebab jugalah. Tapi malanglah bagi orang yang memang dah asal dari situ kan. Dan orang India yang masuk ni pun dia dah masuk sekitar tahun hampir 100 tahun yang lalu ya. Jadi itulah antara sebabnya. Jadi Dr. Abid Bahar juga memberi kenyataan tentang kedudukan Rohingya ni. Dia kata bahawa hal ni tidak sepatutnya berlaku ketika zaman pemerintahan UNO. Rohingya telah dijumpai sebagai satu daripada etnik minoriti di Myanmar.
Sebab sebelum ni memang diterima ya. Bila junta ambil alih, waktu itulah baru tidak diterima lah ya. Jadi Kim Maung Saw ni mungkin dia adalah sejarawan ya, yang agak pro, yang bukan agak, memang pro kepada Burma lah ya. Okay, jadi orang Rohingya ni memang telah lama berada di Burma, bukan sejak zaman pemerintahan British ya. Itu ada juga aliran yang masuk, tapi mereka bukan orang Rohingya ya. Jadi itu yang, tapi dia dijadikan sebab lah ya, untuk perkara ni terus di penindasan ini terus boleh dilaksanakan. Seorang Profesor Kinemoto dari Jepun ya, juga bersetuju dengan pandangan sejarawan bahawa masyarakat ini telah wujud sejak abad ke-8 lagi ya. Jadi abad ke-8 memang ada kemusukan orang Islam daripada benua India semasa penjajahan British ya. Tapi jadi ia cuma menambah komposisi penduduk ya. Ini tidak menafikan bahawa sebenarnya ada penduduk yang jauh lebih lama. Okey, menurut Hugh Tinker, secara keseluruhan berdasar kepercayaan 1931, terdapat kira-kira 1 juta lebih orang India di Myanmar yang sebahagian besarnya orang Islam dari Chittagong dan Calcutta. Daripada jumlah ni 600,000 lebih lahir di India, selebihnya lahir di Myanmar. Tapi bila perang, terdapat usaha untuk melarikan diri dari Myanmar ke India. Berdasarkan keadaan ini adalah cara wujud ni sebagai orang Rohingya lahir di Myanmar dalam tempoh, dan jika hal ini diambil kira, maka sewaktu Myanmar mencapai tidak ada sebab hak warga negara mereka dinafikan. Ada sebahagian yang memang lahir, jadi waktu perang tu memang mereka ada lari kejap lah ya. Tapi mereka lahir di Myanmar, bila dah habis perang tu mereka datang balik lah ya. Okay, itu slide 47. Okay, jadi saya rasa itu tentang asal usul Rohingya lah ya. Nak cerita yang lebih-lebih ni dia lebih kepada penegasan lah ya. Kemudian bab seterusnya adalah mengenai persoalan identiti. Soalan identiti ni tentang mereka ni sebenarnya siapa itu pun kita dah ulas awal tadi. Penindasan dan kekejaman kita dah masuk ke 103. Jadi ini pun kita dah banyak ulas tadi. Kemudian jadi pelarian ke Bangladesh ya. Jadi ramai juga yang lari ke Bangladesh. Tak silapnya lebih 1 juta lebih. Itu saya dah baca dan boleh dirangkumkan lah ya untuk bab ni. Sebab tu tadi saya saja nak fokus kepada isu jawab isu apa, isu asal usul mereka itu panjang sikit. Jadi Rohingya di Malaysia pula, ni bab yang antara bab yang akhir lah ya. Okey, selain Bangladesh, Malaysia juga terima limpahan kehadiran Rohingya dalam jumlah yang banyak lah ya. Jadi pada tahun 2009 sidang kemuncak ASEAN ya, ke-14 telah membawa agenda ni lah ya. Ya, sebab dah ramai sangat masuk.
Tapi malangnya tak dapat dilaksanakan dengan baik. Tapi di Malaysia ni ada banyak, memang banyak masalah mereka. Ada yang dijadikan untuk minta sedekah ya. Pada tahun 2012 isu mengenai Rohingya masih berlarutan ya. Janji Myanmar pada 2019 ya, untuk data tentang beri data tentang isu-isu Rohingya ni tidak dipenuhi ya. Jadi akhir tahun 1980-an waktu mereka sampai di inilah ya, di Malaysia. Jadi banyak di mereka di Temubual antara yang banyak membantu golongan Rohingya ni adalah Angkatan Balik Islam Malaysia, ABIM ya. Sejak tahun 80-an lagi dia pernah ada senior daripada ABIM sebut ABIM pada waktu tu dah jadi macam lebih kurang pejabat UNCHR ya. Sebab ada masalah orang Rohingya dia akan datang pejabat ABIM Tapi kalau ikut 2007 lebih kurang 40,000 lah yang berdaftar Tapi kalau ikut rangkaan yang baru ni yang saya baca ni 2019 tu ada 97,000 dan angka sebenar mungkin boleh mencecah 150,000 lah hingga 200,000 kita tak tahu. So dalam 100,000 yang berdaftar tu ada 20,000 lagi yang menunggu kat UN. Jadi anggaran pada tahun anggarannya 91,000 pada tahun 2012. Ini yang menarik ni nak sebut ya. Daripada jumlah tersebut 34,000 adalah kaum Chin ya. 23,000 orang Rohingya, 10,000 Muslim Myanmar yang lain ya. 6,000 Rakhine, 3,700 orang Mon ya. 3,200 Kachin dan ya. Jadi di Malaysia ni bukan Rohingya yang paling banyak. Sebenarnya banyak kaum lain yang kita pun sebab dia bukan Islam. Jadi kita tak ambil tahu sangat ya. Jadi sumber anggaran jumlah Rohingya di Malaysia ni pada tahun 2002 ABIM telah mencatatkan anggaran populasi adalah 9,000 lebih kurang, 2003 10,000 ya. UN pada tahun 2008 14,000, tapi tahun 2007 2009 tadi disebut ada hampir 40,000 kan. Jadi sebenarnya sebenarnya 38,000 tu adalah keseluruhan pada waktu 2007 tu lebih kurang 12,000 je orang Rohingya. Jadi mana yang dapat data 97,000 kan? Mungkin ada salah baca. Okey, jadi untuk jumlah yang terkini kita tengok jumlah yang terkini banyak dia buat dengan etnik Rohingya ni. Jadi panjang pula kalau nak huraikan satu-satu. Buku ni bagus lah bagi saya sebab dia bukan tentang Rohingya, dia ada banyak pelarian menyentuh pelarian lain yang disebut
dalam buku ni. Jadi kehidupan mereka ni dalam muka surat 196. Jadi kehidupan Rohingya di Malaysia, jadi memang ada banyak masalah lah, kemiskinan, pengangguran, sebab mereka tak boleh kerja kan, sebab tak ada jaminan kerja, pendidikan. Tapi ABIM ni, sini ABIM ni dah buatlah sekolah untuk Rohingya ni. Antara sekolah yang dibuat adalah Rohingya Education Center. Ada lebih kurang 5-6 tak silap saya ya, yang dikelola oleh FGN, Future Global Network, yang dikendalikan oleh Tuan Haji Ahmad Azam. Dia adalah Presiden Wadah sekarang ni dan bekas Presiden ABIM. Jadi itu dah sedikit tentang Rohingya, tentang apa, resensi tentang buku ni. Memang agak panjang. Jadi itulah ya, kesimpulan dia. Kesimpulan dia memang kita perlu tegas tentang isu pelarian ni ya. Kalau kita tak nak terima, kita kena tegas. Dan kita kena tegas dengan Myanmar supaya Myanmar ni dia hentikanlah genosid ni ya. Dan bila ditemu bual orang-orang Rohingya ni, mereka sendiri bila ditanya, mereka sendiri nak balik ya, ke tempat asal mereka. Kalau selamat kan, sebab tu negara asal mereka ya. Tanah tumpah air mereka kan. Tapi itulah, kalau selamat macam mana. Sebab tu kita perlu tekan Myanmar ni ya, supaya terus supaya hentikanlah pembunuhan dan juga penindasan terhadap kaum Rohingya ya, etnik Rohingya, terutamanya itu pertama pula ni. Maksudnya daripada segi pembunuhan tu supaya dihentikan lah, tidak terus membakar isu ni dan isu perkauman di Myanmar ya. Baik, jadi itu saja untuk sesi resensi buku pada kali ini. Sebenarnya saya baca buku ni, orang kata tebuk-tebuk jugalah, tak baca semua sebab ada fakta yang kita sebenarnya dah baca banyak kali ya. Tapi menarik, buku ni memang menarik. Buku ni diterbitkan oleh Intim. Saya beli pada tahun 2016 ya. Harga dia RM25 ya. Tapi memang bagi saya sangat menarik lah ya. Buku ni ada gambar-gambar lagi. Saya saja review buku ni sebab esok ada orang nak pinjam. So ada sahabat nak pinjam, mungkin untuk research dia kan. Jadi sebelum dia pinjam tu, saya buat resensi dululah ya. Sebelum mungkin dia akan pinjam dalam tempoh lama lah kan. Dan sekarang ni tengah hangat tentang isu Rohingya ni. Jadi saya rasa elok untuk saya bentangkan buku ni lah ya. Baik, jadi kalau ada kesilapan saya mohon maaf, tolong betulkan ya. Biasalah kita bukan pakar sejarah tapi kita peneliti sejarah juga lah ya. Saya pernah terlibat dengan sebagai exco dalam grup pengkaji tamadun dunia ya. Kita kaji tentang tamadun dunia lah, terutamanya melibatkan tamadun Islam ya. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum.